Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS edisi 3 Mei 2026 bersama saya Yusuf Syukri. Dan saya Hendy Gui, antar paparan utama malam ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Sebanyak 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara, termasuk 2 kematian akibat strok haba bagi tempoh 1 Januari hingga hari ini. Kembara di Astana diteruskan di Sebuyau dengan Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi meluangkan masa bersarapan bersama masyarakat setempat pagi tadi. Program santai di Sebuyau Food Court itu berlangsung dalam suasana mesra dengan kehadiran penduduk yang tidak melepaskan peluang beramah mesra. Tun Wan Junaidi dan isteri turut merakam gambar kenangan bersama para peniaga serta warga yang hadir. Turut hadir Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Sebuyau. Seterusnya kembara diberkati dengan bacaan doa dipimpin oleh Pegawai Pejabat Agama Islam bahagian Samarahan Ustaz Anwar Musaddad di RC Fisheries Wharf Sebuyau sebelum rombongan meneruskan perjalanan ke Lingga bagi agenda seterusnya. Kunjungan Tun Wan Junaidi bersama isteri ke Sebuyau menerima reaksi positif daripada masyarakat setempat yang menyifatkan beliau sebagai pemimpin berjiwa rakyat dan mudah didekati oleh penduduk di kawasan tersebut. Saya mendapati banyak impak berlaku atas lawatan beliau. Terutamanya kami mendapat peruntukan khususnya untuk masjid membuat aktiviti-aktiviti yang akan dirancangkan selepas ini. Warga penduduk Sebuyau mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungan Tun ke Sebuyau, seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Semoga perjalanan beliau pergi ke haji mendapat haji yang mabrur. Rasa banggalah bersuara kenal, bergambar dengan beliau, dengan siapa aja lah. Begitu, jadi kami berasa amat gembira lah dengan kehadiran beliau dan isterinya. Seorang lagi peniaga, Suri Nyayum, turut melahirkan kegembiraan atas kehadiran Tun dan isteri kerana program seumpama itu berjaya menarik kehadiran orang ramai ke gerainya serta kawasan sekitar. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tuan Puan Datuk Fauziah Muhammad Sanusi meneruskan lawatan kembara di Astana hari ini ke Lingga. Rombongan Tun Wan Junaidi berangkat menggunakan bot persiaran Damai Princess dari RC Fisheries Wharf Sebuyau menuju ke jeti nelayan Lingga. Ketibaan Tun Wan Junaidi dan isteri disambut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga Dayang Nur Razak Awang Sohor, Adun Bukit Begunan Datuk Mong Dagang, Penasihat Pejabat Premier Sarawak Datuk Amar Jaul Samion serta Residen Sri Aman Mahra Saleh. Setibanya di Lingga, Tun Wan Junaidi dan Tuan Puan Fauziah berangkat menghadiri majlis penyerahan manuskrip Lingga dan majlis makan tengah hari di Dewan Masjid Al-Hana. Tun Wan Junaidi dan isteri turut singgah di pameran mini Salasilah Lingga Banting catatan oleh Abang Salim Abang Ali dan bahan warisan Lingga Banting. Dalam majlis yang sama, Tun Wan Junaidi menerima bahan warisan Banting Lingga yang diserahkan wakil waris mantan Temenggung Bohari Abang Muhammad Zain. Usai jamuan makan tengah hari, Tun dan isteri menunaikan solat fardu Zohor di Masjid Al-Hana. Selepas selesai program kembara di Astana di Lingga, Tun Wan Junaidi dan Tuan Puan Fauziah berangkat kembali ke Kuching dari jeti nelayan Lingga. Kembara di Astana ini menjadi platform untuk Tun Wan Junaidi menjejak kasih berjumpa dengan ahli keluarga yang ada di Triso, Sebuyau dan Lingga serta penduduk tempatan. Baik, kembara di Astana memberi peluang kepada rakyat untuk menyaksikan sendiri sifat kepimpinan yang tinggi dan nilai kekeluargaan yang dimiliki oleh Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Nur Razak Awang Sohor berkata, lawatan yang merangkumi Triso, Sebuyau dan Lingga itu cukup istimewa kerana ketiga-tiga kawasan tersebut mempunyai nilai sentimental dan sejarah tersendiri dalam kehidupan Tun Wan Junaidi. Menurutnya, program tersebut merupakan cetusan ilham Tun Wan Junaidi sendiri dengan rombongan menggunakan laluan air sepanjang perjalanan yang bermula dari Kuching. Beliau meminta
berterima kembali serta terima kasih dengan ahli keluarganya yang ada di Isu, di Sebuyau serta di Lingga. Sebab kata pepatah, tempat jauh lagi dikenang, ini kemula tempat kita bermain. Beliau berkata demikian ketika berucap di dalam majlis penyerahan manuskrip Lingga dan majlis makan tengah hari bersama masyarakat Lingga pada Ahad. Dayang Nur Razak berkata kembara di Astana turut memberi peluang kepada Tun Wan Junaidi dan isteri meninjau perkembangan serta perubahan pesat yang berlaku di kawasan Lingga. Pada masa sama, program itu menjadi medan ramah mesra bersama penduduk setempat yang teruja menyambut kehadiran pasangan berkenaan. Beliau turut memuji inisiatif Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak yang menganjurkan pameran mini Salasilah Lingga Banting mempamerkan catatan Abang Salim Abang Ali serta bahan warisan tempatan. Untuk maklumat semua, tidak penting itu dari UiTM Kota Sempahan telah mula penyelidikan kajian tentang berkenaan kerajaan Lingga Banting yang sebentar tadi masih dipamerkan di sini yang telah dimiliki oleh Tuan Batun dan juga Tuan Puan sebentar tadi. Pada majlis itu, Tun Wan Junaidi turut menyerahkan replika cek sumbangan RM20,000 dari pihak Astana kepada wakil Masjid Al-Hana. Kerajaan Sarawak merancang untuk menubuhkan sebuah kampus data kecerdasan buatan AI bagi menerajui pelaburan dan pembangunan pusat data AI di Sarawak. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata tapak seluas 405 hektar atau kira-kira 1,000 ekar telah dikenal pasti untuk tujuan tersebut. Tapak yang dinamakan sebagai kampus data AI Kuching itu akan dibangunkan dengan bekalan kuasa dan air khusus bagi menempatkan pusat data serta nod sambungan AI untuk rangkaian grid AI pada masa hadapan. Katanya projek terbabit akan dibina berasaskan usaha sama kerajaan awam swasta PPP bermula dengan fasa pertama di tapak seluas 120 hektar. Tambah Abang Johari, pembinaan kampus terbabit yang berkonsepkan kampus pusat data strategik K2 di Dublin adalah bagi menyokong cadangan pembangunan besar-besaran di Tanjung Embang yang akan merangkumi lapangan terbang baharu, pelabuhan laut serta industri rendah karbon. Dalam lawatan tersebut, beliau serta delegasi turut diberi taklimat oleh pengurusan K2 mengenai pembangunan kampus tersebut sebelum dibawa meninjau kemudahan di fasiliti berkenaan. Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi bencana di Sarawak melalui penambahan aset baharu termasuk kenderaan operasi ringan LOV bagi meningkatkan kecekapan operasi. Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata, Sarawak bakal menerima sebanyak 25 buah unit LOV daripada 200 unit yang diperuntukkan bagi seluruh negara. Seterusnya kita akan beri penekanan ataupun tumpuan untuk penghantaran ke Sarawak dan juga Sabah. Daripada keseluruhan 200, negeri yang paling banyak menerima LOV ini ialah negeri Selangor 34 sesuai dengan balai dan keduanya ialah negeri Sarawak 25 buah yang kita mula lagi insya-Allah bermula pada bulan depan penghantarannya. Dalam perkembangan berkaitan, beliau turut memaklumkan projek pembinaan Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Sarawak di Kota Semarahan kini berada pada peringkat awal pelaksanaan. Jelasnya, projek di bawah rancangan Malaysia itu akan dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dan kini dalam proses pelantikan perunding profesional bagi reka bentuk terperinci. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia wilayah Sarawak yang akan kita bina di Kota Semarahan. Agensi yang akan melaksanakan perolehan pembinaan ini adalah Jabatan Kerja Raya Sarawak dan kita dimaklumkan pada peringkat ini adalah di peringkat untuk melantik perunding profesional bagi mereka bentuk cakap lebih terperinci mereka bentuk dan insya-Allah awal tahun depan dia akan keluar tender lah untuk diiklankan bagi tujuan pembinaan. So saya jangka pun paling awal ialah pada tahun 29 baru kita siap this project insya-Allah. Jelas beliau lagi, akademi tersebut juga dijangka mampu menempatkan sekitar 150 pelatih pada satu-satu masa selain dilengkapi dengan kemudahan simulator serta peralatan latihan yang terkini dan canggih.
Tiga prasarana utama yang dirancang di Serian akan memperkukuh sektor pelancongan di daerah itu sekaligus merancangkan pertumbuhan ekonomi tempatan. Adun Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada berkata prasarana tersebut merangkumi pembangunan produk pelancongan dan kebudayaan Bung Sadong, rumah inap desa di Kampung Lebang, Batu serta pembinaan jalan dan infrastruktur ke Gua Silabur. Selain itu, beliau turut memaklumkan pembangunan hub ekonomi dan kebudayaan bernilai 51 juta ringgit di Tebedu sedang dirancang, termasuk pembinaan dataran Mutiara Tebedu. Ya, memang kita tahu sektor industri pelancongan ini adalah satu sektor yang sangat besar yang boleh membawa ataupun memberi pulangan yang besar kepada kerajaan Sarawak, kepada kerajaan Malaysia, dan apa yang kita harapkan ianya dapat memberi keuntungan kepada rakyat setempat. Ya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menyampaikan hadiah kepada peserta program Silabur Ultra Rail 2026 di Dewan Serbaguna Kampung Batu Bedang di Serian pada Ahad. Mengulas mengenai pembangunan laluan berkembar dua hala dari Serian ke Tebedu oleh Kerajaan Persekutuan, Dr. Simon berharap pelaksanaannya dapat disegerakan. Menurutnya ketika ini Kerajaan Persekutuan telah memperuntuk 36 juta ringgit bagi kerja awalan meliputi tinjauan, kajian geologi dan reka bentuk. Beliau optimis pembangunan laluan berkembar itu kelak mampu meningkatkan jumlah pelancong ke Tebedu sekaligus memberi impak positif terhadap sosioekonomi masyarakat setempat. Baik, pertandingan nyanyian lagu Dayak dilihat sebagai platform penting dalam usaha memartabatkan bahasa ibunda serta memelihara warisan budaya masyarakat Dayak di Sarawak. Adun Bukit Semuja John Iluz berkata, inisiatif tersebut wajar diteruskan kerana mampu memastikan bahasa tempatan terus digunakan dan tidak ditelan arus pemodenan. Saya mengucapkan sama sertanya kepada pengelola kerana telah memberi ataupun melihat bahawa pentingnya kita mengekalkan our mother tongue punya language in the sense that ia adalah satu-satunya our language that we have to protect. Jadi kita tidak mau oleh peredaran masa dan sebagainya, kita sudah maklum bahwa banyak ataupun almost every day the extinction of language happen all across the world. Jadi antaranya adalah memastikan identiti dan heritage kita ini terjamin dan harus dipelihara. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian pertandingan akhir lagu Dayak sempena sambutan gawai bahagian Miri pada Ahad. Dalam pada itu, beliau turut merakamkan penghargaan kepada pihak penganjur atas usaha menyediakan platform kepada bakat tempatan untuk mengetengahkan kemampuan mereka dalam bidang nyanyian. Pertandingan tersebut menyaksikan seramai 12 peserta mara ke peringkat akhir dan menjadi antara pengisian utama sambutan gawai peringkat bahagian Miri yang menghimpunkan bakat-bakat tempatan dalam mempersembah lagu-lagu dalam bahasa Dayak. Sambut Gawai 2026 dengan kereta idaman anda pada harga mampu milik. YSH Motors sekarang mengadakan Gawai Semangat Sale. Kereta berkualiti tinggi, harga rendah dan paling utama, harga masih boleh rondeng lagi. Hubungi 0192326855 atau layari yshmotors.com. Ikuti juga Facebook YSH Motors Kuching untuk tawaran menarik.
Bertemu kembali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta supaya draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat atau MARA disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Beliau berkata langkah itu termasuk memperkemas fungsi MARA sebagai payung besar ekonomi Bumiputera serta pusat sehenti pembangunan menerusi penyelarasan pelbagai agensi dan dasar berkaitan. Anwar yang juga Menteri Kewangan menambah beliau mahu tumpuan diberikan kepada aspek tadbir urus bagi memastikan agensi itu lebih tegas dalam melaksanakan tata kelola yang baik. Kita mahu agensi-agensi Bumiputera itu bukan saja ke depan dalam menyuarakan kepentingan Bumiputera lantang, tetapi lebih tegas dalam memberikan satu pengarahan, penegasan tentang tata kelola yang baik. Maka saya harap draft Akta MARA yang baru TPM arahkan supaya siap sebelum akhir tahun. Saya tak perlu tunggu. Ini semua yang mahal-mahal pakar-pakar nak tunggu sampai 6-7-8 bulan sebab apa? Beri draft kepada saya dalam tempoh 3 bulan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan 60 tahun MARA di Ibu Negara pada Ahad yang turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Anwar mengakui dalam tempoh 60 tahun agensi berkenaan mengharungi pelbagai cabaran dan sudah tiba masanya aspek tata kelola yang baik dijadikan keutamaan. Perdana Menteri menambah pindaan akta itu selaras dengan satu daripada 7 tujahan dalam gagasan 40 tahun MARA yang dirangka sebagai pelan memastikan institusi itu muncul sebagai pemacu utama pembangunan ekonomi Bumiputera yang lebih inklusif, berdaya saing serta mampu menembusi pasaran global. Baik, Anwar menegaskan Malaysia harus aman dan menggerakkan kekuatan semua kaum untuk memacu kemajuan meliputi pelbagai aspek. Jelas Anwar, setiap kelompok rakyat juga harus diberikan ruang serta menerima pengiktirafan yang baik di negara sendiri. Negara ini harus memberikan ruang, memastikan setiap anak dalam Melayu atau Cina atau India atau Iban atau Kadazan merasakan mereka itu selesa dan anggap mereka itu diberi pengiktirafan yang baik oleh negara. Itu prasyaratnya. Tambah Anwar, ruang yang diberikan itu bagi memastikan keadilan kepada masyarakat terpinggir untuk bangun dan memajukan diri. Memberi ruang dan keadilan terutama bagi masyarakat yang terpinggir, yang terabai dan faham bahawa tidak mungkin ada kestabilan politik kalau tidak terjamin masyarakat majoriti yang rata-rata lebih miskin. Inilah maka dasar pengukuhan agensi seperti MARA itu harus diteruskan dengan lebih teratur dan lebih bijaksana. Berkenaan Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035 atau Putera 35, Perdana Menteri berkata ia merupakan dasar negara yang menjamin keadilan dalam pemerkasaan ekonomi Bumiputera sekaligus memastikan golongan itu mampu bersaing secara adil dalam lanskap ekonomi nasional. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata Putera 35 bukan sekadar satu pengumuman dasar tetapi komitmen menyeluruh kerajaan untuk menterjemahkan agenda pemerkasaan Bumiputera secara praktikal dan berkesan di semua peringkat pelaksanaan. Sementara itu, pentadbiran Kerajaan Madani melaksanakan agenda pemerkasaan Bumiputera dengan lebih tegas dan berani sejak 3 tahun lalu, sekaligus menepis dakwaan meminggirkan kepentingan kaum itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan kerajaan pentadbiran beliau juga tidak pernah mendukung kelompok elitisme dan perkara itu dicerminkan menerusi beberapa langkah penting yang mengutamakan kebajikan nasional. Jelas Anwar, keputusan kerajaan memberikan tempat secara automatik program matrikulasi kepada semua pelajar cemerlang 10A Sijil Pelajaran Malaysia SPM juga dilakukan tanpa mengganggu jaminan kuota sedia ada pelajar Bumiputera. Umpamanya, baru-baru ini kerajaan memutuskan siapa anak mana pun yang mencatat keputusan terbaik 10A automatik diberi tempat universiti. Tetapi dalam masa yang sama 90% anak Bumiputera itu diberikan kesempatan untuk program matrikulasi. Jadi jangan bila dalam perbahasan jangan pilih satu.
Anwar berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan 60 tahun Majlis Amanah Rakyat MARA di Ibu Negara pada Ahad. Sambutan turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi serta Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki. Sementara itu Anwar berkata tanggungjawab memperkasa agenda Bumi Putera turut diamanahkan kepada Timbalan Perdana Menteri serta Barisan Menteri. Jelas beliau kesepakatan pentadbiran negara dalam aspek berkenaan menyaksikan pelbagai kejayaan dicapai. Kita 3 tahun dalam kerajaan. Tanya Datuk Seri Zahid. Hal-hal yang kontroversial termasuk mengisytiharkan tanah rizab Melayu pertama sejak merdeka 1957. Saya umumkan tidak ada bantahan, dipersetujui. Inilah pertama kali kita isytiharkan. Perkembangan seterusnya, Kementerian Sumber Manusia Kesuma akan membentangkan draft Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 di Dewan Rakyat pada tahun ini. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata Kesuma berharap agar proses berkenaan akan dimuktamadkan bagi membolehkan akta dikuatkuasakan dan seterusnya melindungi rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Jelas Ramanan beliau akan membawa perkara itu dalam mesyuarat Kabinet untuk mendapatkan kelulusan jemaah menteri sebelum dibentang di Parlimen. Saya dengan Datuk Timbalan akan bawa bil ini selepas diluluskan oleh Kabinet ke Parlimen dan selepas sidang Parlimen kita akan letakkan bil ini untuk diluluskan. Selepas diluluskan, akta itu akan terus digunapakai serta-merta. Kita akan buat tahun ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Sedunia bagi Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja Peringkat Kebangsaan 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap pada sambutan Hari Pekerja 2026 berkata, kerajaan akan meminda akta berkenaan bagi memperluas pelindungan kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara dan akan dimulakan dengan pekerja rentas sempadan Malaysia Singapura yang berulang-alik setiap hari. Sementara itu, Ramanan berkata pelindungan kepada hampir 500,000 rakyat Malaysia yang bekerja dan berulang setiap hari ke Republik itu perlu disegera berikutan statistik kemalangan tahun lepas. Tahun lepas saja berapa? 54 kemalangan tahun lepas. Kemalangan yang menyebabkan kematian telah berlaku. Jadi yang 54 ni dia pun rakyat Malaysia. Dia pun perlu diberikan perlindungan yang adil sama seperti semua warga Malaysia dapat. Sebanyak 56 kes penyakit berkaitan cuaca panas direkodkan di seluruh negara, termasuk 2 kematian akibat strok haba bagi tempoh 1 Januari hingga hari ini. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan memaklumkan 2 kes kematian itu melibatkan seorang kanak-kanak berusia 2 tahun yang tertinggal di dalam kenderaan dan seorang lelaki berusia 42 tahun yang menyertai aktiviti maraton di Pulau Pinang. Jelas KKM kedua-dua kes berlaku ketika keadaan cuaca berada di bawah tahap amaran 1. Namun faktor risiko utama dikenal pasti adalah pendedahan kepada haba melampau dalam persekitaran tertutup dan aktiviti fizikal lasak dalam tempoh yang panjang menyebabkan dehidrasi teruk. Menurut KKM, daripada jumlah keseluruhan, 47 kes melibatkan kelusuan haba, 4 kes strok haba eksesional, 4 kes strok haba dan 1 kes kekejangan haba. Kementerian berkenaan memaklumkan analisis menunjukkan 58% kes penyakit berkaitan cuaca panas adalah berkait dengan aktiviti fizikal semasa cuaca panas. Daripada jumlah tersebut, jelas KKM hampir separuh melibatkan aktiviti sukan dan olahraga seperti merentas desa, latihan sukan dan maraton, manakala sebahagian lagi melibatkan latihan fizikal berintensiti tinggi oleh pasukan keselamatan dan operasi. Sehubungan itu, KKM ingin menasihatkan orang ramai agar sentiasa berhati-hati dan mengambil langkah pencegahan semasa cuaca panas. Baik, semua pihak diingatkan supaya tidak menghasilkan atau menyebarkan kandungan berkait isu kaum, agama dan institusi diraja 3R, khususnya yang bersifat provokatif, menghina, menghasut kebencian atau boleh mencetuskan ketegangan awam. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memaklumkan pihaknya memandang serius penyalahgunaan perkhidmatan rangkaian dan platform dalam talian yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Selain itu, SKMM juga akan bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dan agensi berkaitan untuk memantau, menyiasat serta mengambil tindakan terhadap kandungan yang melanggar undang-undang.
Individu yang berbuat demikian boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dengan hukuman denda hingga RM500,000, penjara 2 tahun atau kedua-duanya. SKMM menegaskan pihaknya turut mengambil tindakan terhadap penyedia platform yang tidak memberi kerjasama selain mengingatkan mereka supaya mematuhi undang-undang serta mencegah penyalahgunaan perkhidmatan. Bertemu kembali. Baik, sedikit perkembangan global. Ketika pasaran bahan api global bergolak akibat perang di Asia Barat, pemandu-pemandu di Nepal memilih untuk beralih kepada penggunaan kenderaan elektrik atau EV. Pegawai kerajaan memaklumkan bahawa angka penggunaan EV dijangka terus meningkat daripada 50,000 sekaligus memberi tekanan kepada pengedar. Harga petrol di negara pengimport itu meningkat 2 kali ganda sejak serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran bermula pada akhir Februari lalu. Bagi pemandu van elektrik Purushottam Adhikari, kos pengecasan kenderaan tersebut kekal stabil memberi peluang kepadanya untuk menyediakan perkhidmatan kepada penumpang. छैन हाम्रो EV को हकमा चाहिँ राम्रैसँग चलिरहेको छ। अब भाडा पनि जस्तो पहिला थियो त्यही नै छ। अब फ्युल क्राइसिसले गरेर अरू डिजल पेट्रोलका गाडीहरूको भाडा बढ्ने अवस्था छ भने हाम्रो चाहिँ यो इलेक्ट्रिक गाडीको भाडा बढेको पनि छैन र यात्रुहरूलाई पनि सहज रूपमा सुविधा उपलब्ध गराउन सकिराखिएको छ। क्राइसिसले चाहिँ समस्या परेको भनेको ठुला गाडीहरू जस्तै मानव ट्रकहरू ढुवानीका लागि प्रयोग हुने साधनहरू चाहिँ अहिलेसम्म विद्युतीय नआइसकेकोले त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो ढुवानी भाउ त मूल्य त यसै बढ्ने नै भयो र त्यसले गर्दा सबै जनतालाई परेको चाहिँ जुन भान्सामा परिरहेको असर छ त्यो त हामीसम्म पनि आइपुगेकै। Adhikari memberitahu harga tambang bagi perjalanan sehala masih kekal kira-kira $4 Amerika, berbeza dengan harga minyak tangki penuh bagi kenderaan diesel iaitu lebih $66. Sementara itu, pelajar berusia 20 tahun Susmita Bishokarma berkata beliau memilih perkhidmatan EV kerana lebih mesra alam serta tidak menghasilkan bunyi bising yang boleh mengganggu ketenteraman kawasan kejiranan. वातावरण मैत्री पनि छ अनि इभीमा चाहिँ अब फ्याङ्लिन पनि हुन्छ अनि त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यसमा आवाजहरू पनि आउँदैन अनि धेरै उसहरू पनि आवाज आउनु भएर नआउने कारणले हामीलाई धेरै डिस्टर्ब पनि हुँदैन अनि सुत्यो भने पनि मजाले गइन्छ नि त त्यही भएर हामी चाहिँ इभी नै रोजेको हो। पैसा पनि कम हो। हजुर पैसा नि एकदमै कमै छ मिलाएर अनि घरसम्म अब पुग्नु परेपछि त अब हामीलाई एक्स्ट्रा चार्ज दिनु पर्दैन। Harga minyak global yang melambung tinggi dan gangguan bekalan bahan api sejak Iran menutup Selat Hormuz secara efektif telah menyebabkan pengguna berbaris panjang di stesen minyak di negara-negara seperti Bangladesh dan Pakistan. Tapi Nepal sebahagian besarnya sedang berusaha untuk mengelak krisis terburuk itu.
Iraq memulakan semula ekspor minyak mentah melalui Syria apabila satu konvoi melibatkan 70 lori tangki minyak Iraq melalui lintasan sempadan Al-Yarubiyah menandakan penggunaan semula laluan itu buat pertama kali dalam tempoh 14 tahun. Menurut agensi berita rasmi Syria SANA, konvoi berkenaan sedang dalam perjalanan ke kilang penapisan Banias di pantai Mediterranean, Syria. Pegawai Syria di lintasan Al-Yarubiyah, Feras Rustum berkata, pembukaan semula laluan tersebut selepas lebih sedikit merupakan langkah strategik untuk mengukuhkan hubungan ekonomi antara Iraq dan Syria. Menurut beliau, keputusan membuka semula lintasan ini akan memudahkan penghantaran komersial dan tenaga secara lebih berkesan selain membuka jalan kepada perkongsian jangka panjang antara kedua-dua negara. Ekspor itu dilakukan ketika Iraq mencari laluan alternatif bagi penghantaran minyaknya susulan penutupan Selat Hormuz di tengah konflik berterusan melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan Iran. Lintasan Al-Yarubiyah yang dikenali sebagai Rabia di sebelah Iraq ditutup selepas perang saudara Syria tercetus pada 2011. Kawasan itu kemudiannya dikuasai kumpulan Daesh pada 2014 sebelum dirampas semula oleh pasukan Kurdish Iraq. Baik, Emiria Arab Bersatu UAE mengumumkan pembukaan semula sepenuhnya ruang udara negara bermula Sabtu selepas menarik balik semua sekatan keselamatan yang dikenakan sejak tercetusnya konflik di Asia Barat baru-baru ini. Menurut pihak berkuasa penerbangan awam kebangsaan GCAA, keputusan tersebut dibuat susulan penilaian menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi dengan kerjasama agensi berkaitan di seluruh negara. Pemulihan penuh ruang udara ini menandakan kembalinya operasi perjalanan udara seperti biasa. Sekatan tersebut mula dilaksanakan pada 28 Februari selepas UAE antara negara teluk yang terjejas akibat serangan dron dan peluru berpandu susulan konflik melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan Iran. Antara langkah keselamatan yang diambil termasuk mengehadkan laluan transit melalui ruang udara Iran dan had kekerapan penerbangan asing itu di lapangan terbang antarabangsa Dubai. Walaupun sekatan telah ditarik balik sepenuhnya, GCAA menegaskan bahawa pemantauan masa nyata akan terus dijalankan bagi memastikan tahap keselamatan tinggi bagi setiap pesawat. Langkah UAE ini menyusul selepas negara jiran seperti Bahrain, Iraq, Kuwait dan Syria turut mengambil tindakan serupa sebaik saja gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran mula berkuat kuasa pada 8 April lalu. Syarikat tempatan seperti Emirates dan Etihad Airways dijangka menyusun semula jadual penerbangan mereka ke destinasi terjejas dalam masa terdekat. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS malam ini. Jangan lupa untuk menonton siaran langsung program eksklusif dan kandungan menarik di hujung jari anda dengan memuat turun aplikasi TVS Inspire kini di Apple App Store dan Google Play Store. Terima kasih kerana menonton. Salam Sarawak Maju Makmur.